شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal. Malam ni sekali lagi kita dapat bersama untuk menyambung perbahasan daripada tahsin dan tadabbur surah Al-Mulk. InsyaAllah kita tengok paparan Al-Quran ataupun mushaf. Kita akan sambung pada malam ni ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, kejap saya nak share daripada Al-Quran ni. Okey. Jadi kita insya-Allah sama-sama boleh baca daripada ayat yang ke-19 dalam mushaf, dia muka surat yang ke-563. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Alhamdulillah, bacaan kita ayat yang ke-19 sampailah ayat yang ke-26. Kita selesaikan muka surat 563 tu. Jadi kita sama-sama tengok terjemahan dia. Ayat yang ke-19. Ini terjemahan daripada pimpinan Ar-Rahman. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-19, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh, melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya ia Maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
Ayat yang ke-20, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain daripada Allah yang Maha Pemurah. Sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terperdaya. Seterusnya ayat yang ke-21, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun, bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri daripada kebenaran. Ayat yang ke-22, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka adakah orang yang berjalan, iaitu melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tersungkur di atas mukanya, boleh mendapat hidayah, atau orang yang berjalan tegak melalui jalan yang lurus rata. Ayat yang ke-23, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ayat ke-24. Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Ayat yang ke-25, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka yang ingkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar? Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran yang terang lagi nyata. Sambungan kita pada malam ni ayat yang ke-19. Sebelum ni kita bahas daripada ayat yang ke-13 sampailah ayat yang ke-18. Dan kita diakhiri dengan blackout minggu lepas. Jadi saya minta maaf sebab itu luar daripada kawalan saya lah. Okay. Malam ni kita akan sambung ayat yang ke-19. Sebelum pada itu, untuk kita recall ataupun kita ingat-ingat balik, ayat yang ke-13 sampailah ayat yang ke-18 daripada surah Al-Mulk, Allah Ta'ala ingin beritahu apa kepada kita dalam ayat ni? Allah Ta'ala ingin beritahu pada kita, permukaan bumi ini Allah Ta'ala jadikan padanya penuh dengan rezeki-rezeki. Dan rezeki-rezeki itu sifatnya ada keberkatan. Rezeki yang ada di muka bumi ini, ianya menyerap keberkatan dan kadang-kadang ianya memantulkan keberkatan. Maknanya dia tak terima keberkatan. Sebab kita kena stick pada topik utama ataupun perbincangan utama surah Al-Mulk ini ialah tentang mencari berkat yang benar. Sebab tu kita akan tengok rezeki walaupun banyak belum tentu berkat. Tapi rezeki yang diberkati walaupun sikit, ianya mampu memenuhi keperluan walaupun kuantitinya banyak. Walaupun macam ramai orang yang nak makan, rezeki yang ada tu sikit, tapi ianya mencukupi kerana ianya diberkati. Sebab berkat ini ianya ialah sesuatu yang ajaib. Bila mana kita bincang ataupun kita bercakap tentang berkat, ianya satu benda yang luar daripada penguasaan manusia. Kita tak boleh nak cakap berkat ni dalam masa sejam, 2 jam. Sebab ianya mempunyai angle dan sudut yang berbagai-bagai. Maknanya banyak ruang lingkup yang kita kena tengok dan hubung kaitnya dengan berkat. Cuma mungkin yang kita boleh tengok sikit lah. Bila mana kita nak memahami konsep berkat ni, kita boleh menelusuri kisah Nabi Ibrahim AS. Iaitu ketika mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bawa isterinya yang kedua, iaitu Hajar, dan juga anaknya Ismail, untuk diletakkan ke
bumi Mekah yang tandus. Allah Ta'ala perintah, kita baca dalam surah Ibrahim, kita akan tengok doa-doa, dialog di antara Nabi Ibrahim dengan isterinya Hajar, dan doa-doanya ketika mana dia meninggalkan isterinya dan juga anaknya yang masih lagi kecil pada waktu tu, untuk duduk di wadi ataupun lembah yang tandus ni. Allah Ta'ala kata, lembah yang tandus itu akan menjadi tempat berdirinya rumah Allah, iaitu Kaabah. Yang kita tengok hari ini padanya ada Masjidil Haram. Mekah ni, benda besar yang ada di Mekah ni, signature yang paling besarnya ialah Masjidil Haram. Dan benda paling besar dalam Masjidil Haram ni ialah adanya Kaabah. Umat Islam di dunia ni menyimpan cita-cita untuk sentiasa menziarahi Masjidil Haram, bersalat, beribadah di dalamnya, bertawaf padanya. Saya nak sebut pada yang lebih awal lagi. Kalau kita perasan, bumi Mekah ni tandus. Bukit-bukitnya pun tak ada tumbuh-tumbuhan, gunung-gunungnya tak ada tumbuh-tumbuhan, bahkan haiwan yang melata pun tak ada. Kenapa Allah Ta'ala sengaja memilih bumi yang tandus itu menjadi tempat berdirinya rumahnya yang mulia ataupun kiblat umat Islam hari ini? Kerana Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahawasanya bumi ni walaupun sifatnya tandus, tapi bila mana Tuhan memberkati, dia akan memberikan kebaikan yang banyak. Sebab kita beribadah di Mekah tak bersama dengan ibadah di tempat kita. Kita salat di Masjidil Haram 100,000 pahala. Tak sama dengan salat di masjid rumah kita ataupun dekat kampung kita. Tak sama. Jadi itu berkat. Walaupun tandus. Walaupun Malaysia dengan Mekah, Malaysia lagi subur. Air banyak, hutan pun kaya dengan berbagai-bagai hasil. Mekah apa yang ada? Tapi beza salatnya. Itu yang saya nak sebut tentang bagaimana fungsi keberkatan. Dan Allah Ta'ala datangkan makanan-makanan daripada luar. Sehingga kita pergi Mekah hari ni, kita tak pernah dengar orang yang berada di Mekah ni tak cukup makan. Semuanya pergi dengan keadaan terlebih makan. Kalau orang miskin pun akan ada orang dapat, akan ada orang bagi makanan free, makanan percuma diagihkan. Hari Isnin, Khamis, ada orang buat iftar lagi dalam Masjidil Haram. Walaupun asalnya, ianya wadi ataupun lembah yang tandus. Manusia ni boleh hidup kalau tempat tu kering, tandus. Yang penting dia betul-betul ikhlas dan jelas dia beribadah dan bertawakal pada Allah, Allah Ta'ala akan turunkan berkat. Sebab tu kita akan tengok negara-negara yang maju, hebat, cukup bekalan makanannya, tiba-tiba ada dengar cerita bunuh diri. Kurang berkat tempat tu. Tapi kita tengok tempat-tempat yang tandus, tempat-tempat yang kurang air apa semua, Allah Ta'ala limpahi berbagai nikmat dan berkat. Tak terlintas dalam kepala penduduk di situ untuk bunuh diri. Bahkan sangat optimis dalam hidup. Itulah keberkatan. Jadi ayat yang ke-13 sampai ayat 18 tu, kita tengok bagaimana Tuhan tarik pemimpin-pemimpin Mekah, penduduk-penduduk Mekah, untuk tengok bagaimana berkat telah turun di negeri kamu, di tempat kamu duduk. Dulu negeri tu tak ada orang nak duduk pun. Sebab tu Tuhan kata, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Lepas tu Allah Ta'ala tanya lagi, a'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard. Tanya lagi kali kedua, a'amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba. Yang ni perbincangan yang lepas. Saya nak recall balik je. Untuk kita faham, bahagian ketiga surah Al-Mulk ayat 13 sampai ayat yang ke-18 yang dah kita bincang, Tuhan nak beritahu manusia lama sangat terima nikmat, kadang-kadang dia boleh lupa. Lupanya dia tu menghilangkan berkat. Lupa nikmat, lupa kufur nikmat, tak ingat Tuhan yang beri nikmat ni, kita terlupa. Okay. Sekarang ni, malam ni kita punya perbahasan sambungan ialah ayat yang ke-19. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-19. Ini bahagian keempat ni. Ayat 19 sampailah ayat yang ke-26. Kalau kita tak sempat semua sekali pun, paling kurang kita boleh cover 3-4 ayat pun dah okey. Okay. Allah Ta'ala sebut pada malam ni. Perbahasan kita pada malam ini, pada ayat ke-19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn. Satu benda saya nak beritahu kepada para pendengar yang ada, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat tu ada penggunaan perkataan awalam. Awalam, terjemahan bahasa Melayu dia sebut, patutkah mereka menutup mata? Ataupun dalam
spesifik lagi dari segi bahasanya, awalam ni ialah patutkah mereka, ataupun dalam lenggok kita lah, dalam lahjah kita, adakah patut, macam itulah, nak bagi faham je. Kalau kita baca ayat-ayat macam tu, kita kena perhati, kita kena tengok 2, 3, 4 kali supaya kita nampak apa fungsi daripada ayat tu. Ini perkara yang kita nak kena faham dan nak kita tengok bila mana ada ayat-ayat yang bersifat awalam. Bukan surah Al-Mulk sajalah, surah-surah lain pun macam tu juga. Cuma bila mana kita jumpa, kita kena tanda jumpa ayat awalam, macam dalam Quran, awalam yatafakkaru, awalam yanzuru, macam-macam. Yang dalam ni awalam yarau, patutkah kamu menutup mata kamu, ataupun patutkah kamu tak guna penglihatan kamu, ila tayri, untuk tengok at-tayri. At-tayri itu ialah burung-burung. Sebab apa ayat 19 ni tiba-tiba kena tengok burung? Sebab kalau kita undur balik, kalau kita undur pada bahagian pertama surah Al-Mulk, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat. Kita try undur sekejap ya. Kita tengok ayat ketiga dan juga ayat yang keempat. Okay, sekejap. Untuk bagi nampak ya. Ayat 3 dan ayat 4. Okay. Allah Ta'ala sebut. Ayat 3 ayat 4 ni. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan. Ayat 3 Tuhan kata farji'il basar, tolong dongak tengok ke langit. Ada tak benda tak kena pada langit yang sedang kamu berada di bawahnya? Ayat keempat Tuhan kata summarji'il basara karratain, kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Okay. Ayat 3 dan ayat 4 surah Al-Mulk perintah suruh tengok atas. Atas tu ada sesuatu isyarat yang baik. Okay. Sekarang ayat yang ke-19 Tuhan suruh kita tengok makhluk yang duduk di atas itu juga, iaitu burung yang berterbangan. Burung ni rendah sikitlah pada langit. Okay. Kenapa kena tengok burung? Okay. Kita kena tengok beberapa perkataan dulu. Allah Ta'ala sebut safatin. Sifat yang ada pada burung itu ialah safat, iaitu mempunyai sayap yang didepakan. Burung kan bila mana dia buka sayap dia, dia seperti mendepa. Dalam perkataan yang lain ataupun dalam maksud yang lain, safat ni maksudnya ialah lurus. Lurus maksud dia apa? Lurus nak dimaksudkan di sini ialah lurus dengan tidak mudah rebah. Itu maksud dia juga. Nanti kita akan kaitkan. Saya nak bagi makna dia dulu. Kemudian Allah Ta'ala sebut yaqbidn wa yaqbidn. Ini ayat yang ke-19 ni. Iaitu mengatuk sayapnya secara berkala. Ini sifat burung. Dia taklah sentiasa tutup, tapi kadang-kadang dia akan tutup, dia buka. Dia tutup, dia buka. Itu ialah pergerakan burung tu sendiri. Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-19, sifat burung itu terbang safat, yaqbidn, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Allah Ta'ala kata tidak ada yang menahannya, memegangnya, melainkan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-19 ni, Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawasanya salah satu daripada makhluk yang berada di atas kepala manusia ialah burung. Kenapa kena tengok burung? Sebab burung ni ada banyak benda-benda yang berkait dengan orang Mekah. Kalau kita perasan dalam Al-Quran, apakah cerita burung yang paling berkait dengan orang Mekah sebelum datangnya surah Al-Mulk ini? Iaitu cerita burung ababil yang membawa batu-batu daripada neraka dan menjatuhkannya ke atas Abrahah dan tenteranya waktu nak meruntuhkan Kaabah, waktu masuk Mekah. Ni sebelum lahir Nabi lagi. Orang-orang Mekah tidak melupakan tahun itu. Sebab itulah
mereka menggelarkan tahun itu dengan Amul Fil, tahun gajah. Allah Ta'ala nak beritahu dan nak tunjukkan kepada kita bahawasanya makhluk yang kecil itu, burung ni dia tak besar macam manusia, dia kecil je. Makhluk yang kecil itu ialah makhluk yang sangat patuh kepada protokol dan perundangan yang ada dalam kerajaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala pun nak beritahu kepada kita pada ayat 19 ni, burung tu keadaannya, walaupun kita nampak dia bergerak dengan sayap dia, dengan orang kata apa yang ada pada tubuh badan dia, hakikatnya ianya bukan daripada daya upaya burung tu, melainkan ianya daripada hasil pegangan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Satu benda yang kita nak belajar daripada perkataan Ar-Rahman. Ar-Rahman bermakna Tuhan yang Maha Pemurah. Tuhan ni bila mana dia memberi nikmat kepada makhluk dia, dia memberi dengan sifat Ar-Rahman dia. Yang akan menerima kesan daripada Ar-Rahman itu bukan hanya orang beriman, tapi juga orang kafir. Bukan hanya manusia, tapi juga jin. Bukan hanya jin, tapi juga haiwan. Bukan hanya haiwan, tapi segala benda yang ada di atas muka dunia ni. Daripada tumbuh-tumbuhan, daripada benda yang tak bergerak macam bukit, gunung apa semua, semuanya berpayung dan mendapat nikmat daripada Tuhan yang bersifat Ar-Rahman itu. Ayat ni kalau kita tengok, bagi orang kafir, Allah Ta'ala suruh tengok burung. Burung itu walaupun kecil, dia patuh perintah Tuhan. Dan burung itu walaupun dia kecil, dia pun dalam pemerhatian Tuhan. Maknanya Allah Ta'ala ni betapa detailnya dia punya kerajaan dia. Sebab surah Al-Mulk kan maksud dia kerajaan. Betapa detailnya kerajaan dia. Benda kecil ni pun duduk dalam pengurusan dia. Dia sebut. Dia sebut kepada kita bahawasanya sayap tu, yang burung buka tutup tu, itu pun dalam kekuasaan aku dan dalam pemantauan aku. Apatah lagi rezeki yang masuk ke mulut kamu, apatah lagi iman hidayah yang masuk dalam hati kamu, yang tu lagi besar, yang tu lagi hebat, yang tu lagilah besar pemerhatian Tuhan. Ayat 19 bagi orang kafir untuk perasan, jangan leka dan jangan rasa kamulah sebenar-benarnya pentadbir bagi negeri Mekah tu. Bagi orang beriman, jangan rasa seronok juga dengan hidayah yang ada dalam hati tu. Sebab bila-bila masa Tuhan boleh tarik balik. Jadi ayat 19 ni nak tunjuk pada kita bahawasanya berkat itu akan ada bila mana kita berdamai dengan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Berkat itu akan tertarik bila mana kita melupakan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Iaitu macam mana nak berdamai? Macam mana kita nak berdamai dengan Tuhan Ar-Rahman itu? Bersyukur kepadanya. Apakah tanda hamba tu bersyukur? Tanda hamba tu bersyukur ialah menyempurnakan kewajipannya. Menyempurnakan kewajipan maksudnya ialah menyempurnakan ibadat-ibadat wajib. Antaranya ialah salat. Cuba salat dengan sebaik mungkin. Bukan hanya jadi orang yang bersalat, tapi orang yang menyempurnakan salat. Sebab tu Quran menggunakan perkataan yuqimus salah, mendirikan salat. Bukan hanya bersalat. Bukan yusallun, tapi yuqimus salah. Nak tunjuk pada kita bahawa salat itu ialah salah satu daripada cara untuk memanifestasikan kesyukuran. Menunjukkan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang bersifat Ar-Rahman ni, saya salat sebaik mungkin. Salat awal waktu, salat dalam keadaan hati, pemikiran, otak, tubuh badan saya kuat dan fokus. Saya tak buat dalam keadaan malas-malas, buat dalam keadaan mengantuk. Saya buat betul-betul. Itu tanda orang bersyukur. Dia appreciate terhadap nikmat yang Tuhan bagi. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu melalui ayat ke-19 ni, kalau kamu malas tengok planet jauh, malas nak tengok langit, mungkin sebab sibuk tak nak buat benda lain, ataupun sibuk kerana ada urusan lain, maka tengoklah burung. Sebab burung ni adalah binatang yang memang berkeliaran ataupun memang wujud di hadapan mata kita. Kita boleh tengok. Jadi ini ialah benda-benda yang berkait. Sebenarnya, satu benda lagi yang kalau kita nak ambil pengajaran lah. Burung ni, cerita burung yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam Wahyu ni, bukan hanya surah Al-Mulk dan juga surah Al-Fil tu saja. Masih lagi ada cerita-cerita lain. Yang ni kita boleh tanda take note.
untuk kita tadabbur pada surah-surah ataupun ayat-ayat yang lain. Ada 4 lagi cerita berkenaan dengan burung yang Allah Ta'ala tarik perhatian kita untuk kita ambil pengajaran daripadanya. Yang pertama ialah cerita Nabi Sulaiman dan burung Hudhud. Itu yang pertama yang ada dalam Quran. Yang kedua ialah cerita Nabi Isa meniupkan tanah liat yang dibentuk dengan bentuk burung, lalu jadi burung tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, cerita tentang pergaduhan yang berlaku, perkelahian yang berlaku antara 2 orang anak Adam. Lalu datang 2 ekor burung gagak menunjukkan cara menguruskan salah satu dari antara keduanya yang mati dengan sebab perkelahian tersebut. Dan yang keempat, Nabi Ibrahim yang mencincang 4 ekor burung. Ataupun Nabi Ibrahim yang mencincang burung kepada 4 bahagian. Itu yang tepatnya. Maknanya nak katanya, banyak tempat jugalah benda yang berkait dengan burung dalam Al-Quran ni. Maknanya kita ni untuk jadi orang yang benar-benar tadabbur Al-Quran, benar-benar ulul albab ni, tak dapat tidak mata tu kena keluar tengok alam semesta. Berkurung dalam rumah semata-mata ni kadang-kadang tak membantu juga kita ni jadi orang yang tadabbur. Itulah hakikat daripada arahan Tuhan bila mana Tuhan kata qul siru fil ardi. Berjalanlah atas muka bumi dan tengok keadaan manusia, bukan berjalan seronok tengok negeri ni makanan yang sedapnya apa. Tak salah, saya tak kata benda tu salah. Saya nak katanya ada benda yang lebih besar lagi. Dalam berjalan ni yang Allah Ta'ala minta pada kita ialah melakukan ahsanil manzar, sebaik-baik pemerhatian. Tengok sekeliling. Apa yang kita boleh belajar? Tabiat manusia ke, pergerakan haiwan di habitatnya, pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan di kawasan itu. Kita boleh belajar dan akhirnya kita menjadi manusia yang membesarkan Tuhan. Dengan kita mensucikan diri kita, lalu kita pun sebut Subhanallah. Lalu kita pun dapat berkat. Kita pun dapat berkat. Itu antara benda yang kita boleh belajar dan kita boleh faham daripada ayat 19 ni. Okay. Seterusnya, kita tengok pada ayat yang ke-20. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-20, Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain daripada Allah yang Maha Pemurah. Kita tengok. Ulang sekali lagi ni. Nama Tuhan Ar-Rahman. Tadi ayat yang ke-19 dah sebut dah. Ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Sebut pula ayat yang ke-20. Yang surukum min dunir Rahman. Siapa yang boleh jadi pembantu kamu? Tuhan guna perkataan jundun. Jundun ni ialah tentera yang ikut perintah. Pembantu ni waktu dia ada angin, dia tak ikut perintah kita. Tapi kalau tentera ni, dia suka tak suka, dia kena ikut perintah kita. Tuhan nak sebutnya, kalau kamu nak cabar aku, kalau kamu rasa kamu tak perlu kepada pemerhatian aku, siapa yang mampu jadi tentera bagi kamu? Melainkan daripada Allah yang bersifat Ar-Rahman. Allah Ta'ala yang melimpahkan nikmatnya kepada pihak musuh. Musuh di sini merujuk kepada orang kafir lah. Musyrikin Mekah. Tunduknya orang-orang yang ikut dia orang, tunduknya orang-orang yang terpengaruh dengan propaganda tu apa semua tu, ialah kesan daripada sifat Ar-Rahmannya Allah Azza wa Jalla. Kuatnya orang kafir, petahnya lidah dia orang berbicara, hebatnya kata apa konspirasi yang dia buat, itu semua daripada limpahan sifat Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala sebut inil kafiruna illa fi ghurur. Sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terperdaya. Terperdaya. Nak sebut kepada kita bahawasanya orang kafir yang rasa macam menang sesuatu bila mana dia dapat jatuhkan Islam, bila mana dia dapat halang Nabi daripada membacakan ayat Al-Quran, bila mana dia dapat membunuh sebahagian daripada pengikut-pengikut Rasul. Ni saya nak sebut dari segi latar turun surah ataupun ayat ni lah. Sebenarnya kegembiraan mereka, kekuatan yang mereka rasa mereka ada, itu ialah pertolongan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Kalau Tuhan nak tahan, maka mereka tak akan dapat buat. Realiti kita sekarang ni, bila mana kita tengok apa yang berlaku di Palestin, dalam isu yang berlaku dalam 1-2 hari ni, bila mana umat Islam yang berlindung di Rafah. Rafah ni
border di antara Gaza dan juga Mesir, Semenanjung Sinai. Rafah ni kira kata apa, sudut yang paling sempit lah, pertahanan yang terakhir, yang dibom oleh Zionis, yang diserang hendak oleh tentera Zionis ni. Apa yang diorang buat tu, daripada diorang bom, daripada diorang buat macam-macam tu, itu ialah kesan daripada Tuhan yang mengizinkan, Tuhan Ar-Rahman yang mengizinkan. Tapi Tuhan tak redha pun benda tu. Benda yang diorang buat tu tak memberi berkat pun pada diorang. Sebab tu kalau kita tengok kan, kita tengok dari segi kata apa, pandangan mata, ketumbukan yang ada pada tentera Zionis. Ketumbukan ni maksudnya lah persediaan yang ada. Memang hebat lah dari segi tenteranya, dari segi persediaan alat, persenjataannya apa semua. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ikuti, orang kata apa yang berlaku di Palestin dan apa yang berlaku di antara dua kelompok yang sedang bertelagah ni, terutamanya yang saya nak sebutnya ialah apa yang ada pada Zionis dan tenteranya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawasanya tentera Zionis ni, Yahudi Zionis ni, mereka selepas daripada terbabit dengan peperangan dan pertelagahan ini, masalah yang tinggi di kalangan mereka ialah apa dia? Walaupun nampak macam menang kan, nampak macam kuat dia orang dah bunuh ramai orang-orang Islam. Apa yang berlaku di kalangan mereka? Tersebarnya penyakit kelamin. Ini yang kalau kita ikutilah. Sebab mereka ni melakukan hubungan secara tidak ada batasan. Bantai, bukan lawan jantina, sama jantina pun bantai. Dan selain pada tu, kita tengok ada sebahagian daripada tentera-tentera mereka ni dihantui dengan gangguan mental yang teruk. Sebab nak tidur malam tak boleh. Dia macam ada satu bayangan budak-budak datang, macam kena kacau lah. Walaupun nampak kuat, sebab tu saya sebut tadi, walaupun nampak kuat, nampak macam menguasai, tapi dia tak ada berkat. Berkat tu hilang. Tak tenang dia. Sebab tu dia akan mencari ruang nak bunuh lagi, nak puaskan hati. Sebab dia rasa itu cara boleh mengangkat segala masalah. Tapi tak. Tuan-tuan boleh tengok orang-orang di Gaza, walaupun mereka itu susah, tapi hati mereka tenang sebab menunggu ruang-ruang di bumi mereka itu di mana mereka ingin syahid. Sebab tu hari ni ada orang buat perkongsian bila mana kata apa, pembantu-pembantu perubatan, dia orang yang bantu mangsa-mangsa di Palestin ni, ada satu mangsa tu dia ada tulis satu nota lah di tangan, dalam genggaman tangan dia. Dia kata sesuatu yang merugikan bagi orang Palestin bila mana dia berada di sini dan dia tidak mendapat mati syahid. Tuan-tuan boleh tengok. Nampak macam kalah, nampak macam kena tindas. Tapi dia orang dapat something yang lebih besar, iaitu dia orang dapat mati syahid. Mati syahid ni sedap dekat mana? Mati syahid ni kata para ulama, sedapnya ialah dia tak ada sakaratul maut. Dia tak ada. Berbeza dengan mati-mati lain. Mati lain dia ada sakaratul maut. Sebab tu ada hadis Nabi sebut pada kita, tidak ada orang ataupun pihak yang telah mendapat nikmat yang baik di alam barzah, duduk dalam kubur dah ni, duduk alam barzah ni, minta pada Tuhan berdoa untuk keluar balik ke muka bumi, melainkan orang yang ada experience mati syahid. Orang-orang yang dah mati syahid ni, duduk dalam kubur masing-masing ni, dia orang tahu berita tentang jihad yang berada di muka bumi sekarang. Dan dia orang minta pada Tuhan, ya Allah, hantar kami balik ke dunia. Ni hadis yang sahih, riwayat Muslim. Hantar kami balik ke dunia untuk kami berperang dan kami dapat rasa sekali lagi mati syahid. Seronok dan sedap ni mati syahid tu. Nak kata berkat dia orang tu, walaupun nampak macam sakit, macam cedera parah apa semua, tapi keberkatan dia yang dia orang rasai ialah kematian dia orang itu tiada kesakitan. Kesakitan yang dia orang lalui itu bersifat sementara. Dia orang dapat berkat yang lebih besar lagi. Jadi surah Al-Mulk ni, surah Al-Mulk, apa signifikan yang kita boleh faham? Bila mana kita baca tiap-tiap malam, bila mana kita jadikan dia sebagai bacaan rutin kita ataupun wirid kita, jiwa-jiwa yang perlu ada waktu membaca surah Al-Mulk ini ialah jiwa yang bersyukur, pemburu keberkatan, jiwa yang ingin belajar daripada alam sekeliling. Sebab tu orang yang baca surah Al-Mulk, dialah orang yang paling tenang dengan semua keadaan yang berlaku di dunia. Dialah orang yang paling optimis dengan semua masalah yang berlaku di dunia.
Bukan dia orang yang lemah. Ni kita baca surah Al-Mulk tapi menghadapi masalah dalam hidup macam orang tak ada akidah kadang-kadang. Jadi ini antara benda yang kita boleh belajar pada malam ni bila mana kita tengok dua ayat ni. Ayat 19, ayat 20. Bila mana Tuhan kata ma yumsikuhunna illar rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidak ada yang memegang sayap burung, membuka dan mengatupnya melainkan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, sungguhnya dia melihat kita dalam segala sesuatu. Ayat 20 Tuhan kata, kalau kamu rasa kamu nak lawan aku, tentera yang kamu bina untuk lawan aku tu pun ialah tentera yang telah menerima limpah daripada Ar-Rahmannya aku. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tidak berlaku melainkan benda itu hanya tipu daya bagi orang-orang yang kafir. Jadi ini perkara benda yang kita boleh belajar. Sangat-sangat banyak benda yang kita boleh belajar ni daripada dua ayat ni. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Mulk ni dengan sebaik-baik mungkin tiap-tiap malam, dia membentuk satu kepungan emosi. Yang saya boleh guna istilah tu lah. Emosi kita ni, mental kita ni terkepung, terbenteng dengan benda-benda yang tak akan merebahkan kita dengan masalah dunia. Orang yang baca surah Al-Mulk ni dia ada inner strength, dia ada kekuatan dalaman dalam menghadapi masalah hidup. Sebab dia berinteraksi dengan nama Tuhan yang hebat iaitu Ar-Rahman. Ini dia. Ayat yang ke-21 seterusnya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tanya lagi. Ni Tuhan tanya ni. Kalau tengok daripada ayat yang ke-19 ni, awalam, patutkah kamu tak guna mata kamu tengok burung? Bila mana Tuhan tanya, pertanyaan yang Tuhan lontarkan ini, dia perlu dijawab dengan action, bukan dijawab dengan percakapan. Dia ada soalan-soalan yang ditanya oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang meminta tindakan, bukan meminta verbal ataupun pengucapan balasan dia, tapi nakkan kepada action. Bila mana Tuhan kata kita malam ini yang baca ni awalam yarau ila tayri, esok bangun pagi-pagi tengok burung yang ada dekat sarang dia macam mana Allah Taala uruskan rezeki dia. Allah Taala jadikan dia lurus, safatin. Sebab burung ni tiap-tiap hari dia akan keluar pada sarang dia tanpa dia jemu, tanpa dia mengeluh, tanpa dia orang kata apa, rasa penat. Sebab tu kita tak akan tengok sampai dekat dengan 5-6 ekor tak keluar daripada sarang pagi esok kerana penat dah cari rezeki. Burung tak ada benda tu. Tapi manusia merungut penat cari rezeki ni ada. Sebab manusia tidak bersifat dengan sifat burung, tapi manusia bersifat dengan sifat nafsunya. Kalau dia betul-betul mempelajari sesuatu daripada Al-Quran, dia akan mencontohi benda ni. Jadi guru kita, guru secara informal ni ialah haiwan sekeliling kita. Tuan-tuan mungkin ada yang bela kucing ke, bela binatang apa-apa je lah. Kita tengok macam mana Tuhan menjamin rezeki dia. Tiba-tiba sebahagian manusia ni dia rasa risau dengan rezeki dia. Sedangkan Allah Ta'ala tunjukkan muka bumi yang tandus tu pun Tuhan boleh beri rezeki. Muka bumi yang tandus tu merujuk pada Mekah. Tuhan beri rezeki melimpah ruah. Contoh kalau kita tengok, kita pergi umrah apa semua kan. Hotel-hotel yang mengelilingi Mekah. Cuba kita bayangkan pada zaman Nabi Ibrahim. Itu semua dataran yang kosong. Kosong betul, tak ada apa. Bahkan orang-orang dulu pun tak sangka. Kalau dia tengok Mekah sekarang, kalau Allah Ta'ala benarkan untuk orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim ni bangkit, tengok sekejap Mekah, kampung dia orang dulu. Dia orang pernah duduk situ. Bangkit, tengok. Oh, dahsyat dia kata. Kami tak sangka Mekah ni boleh maju dan moden macam sekarang. Cuma nak katanya, bukan benda mustahil. Dan begitu jugalah manusia, kalau dia ni tak nak berdamai dengan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, tempat yang maju hebat boleh jadi mundur, boleh hilang berkatnya. Ini antara benda yang kita boleh belajar dan kita boleh renung. Sebab kita punya kelas ni ialah lebih kepada tadabbur. Jadi kita akan bagi soalan-soalan untuk menjentik hati kita bila mana kita baca ayat tu. Waktu saya baca ayat ni, apa jiwa saya terhadap saya baca ayat ni? Kemudian Tuhan tanya, ayat yang ke-20, amman hadzal ladzi, tanya lagi. Siapakah yang boleh jadi tentera bagi kamu? Bukan kena jawab, tentera saya itu ini, bukan. Tapi action, fikir.
soalan-soalan ni. Kemudian yang ketiga ayat 21, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah tahan rezeki? Allah Ta'ala ni bila mana dia tahan rezeki kita, datanglah kabel tara mana pun, datanglah orang yang kaya tara mana pun, tak akan dapat membantu kita dan tak akan dapat sampai rezeki itu kepada kita. Rezeki ni bukan hanya duit. Rezeki ni luas. Boleh makan, boleh minum, hati tenang, hidup sehat, emosi tak terganggu. Banyak benda. Rezeki, bila mana sebut rezeki ni, banyak. Cuma sebahagian orang kita dia nampak rezeki ni pada punca pekerjaan dia, ataupun sebab yang boleh menyebabkan sara hidup dia terurus dengan baik. Allah Ta'ala sebut, siapa yang boleh bagi rezeki? Sekiranya aku menahan rezeki itu. Ballajju fi utuwin wa nufur. Bahkan mereka yang musyrik itu terus kekal dalam keadaan sombong, angkuh serta melarikan diri. Ayat 21 ni Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita dari segi orang kata apa, secara tersiratnya Allah Ta'ala nak tanya pada musyrikin Mekah, adakah berhala-berhala yang mengelilingi Kaabah itu boleh memberi rezeki pada kamu? Tak. Bukan setakat rezeki pada kamu, rezeki dia pun datang daripada Tuhan. Rezeki berhala tu. Rezeki berhala apa dia? Orang pergi jamu dia, orang pergi letak korban di hadapan berhala tu apa semua. Tu kira rezeki dia lah, walaupun dia tak ambil manfaat pada rezeki tu. Cuma nak sebutnya ialah bahawasanya betapa lemah dan betapa tak berfungsinya akal musyrikin Mekah ketika mana dia pergi berdamai dengan pihak yang dia tak perlu berdamai. Sepatutnya dia kena berdamai dengan Tuhan Ar-Rahman. Dia tak perlu berdamai dengan batu kayu yang diukir sehingga jadi patung tu. Yang tu tak perlu. Sebab tu Tuhan kata ballajju. Bahkan mereka itu laju. Laju ni dalam bahasa Arab dia datang daripada perkataan lajajah, yang bermaksud melarikan diri pada tempat yang paling terperosok ataupun paling dalam. Bila mana Tuhan datangkan wahyu, Tuhan datangkan persoalan, mereka ni melarikan diri daripada menjawab persoalan ni. Tak buat apa-apa action pun. Sebab Tuhan kata ballajju, bahkan mereka itu melarikan diri dalam keadaan degil, memberontak dia, nak marah pada Tuhan. Fi utuwin, dalam keadaan utu, iaitu sombong, zalim dan melawan kebenaran. Wa nufur, dan juga mereka ini melarikan diri dengan sangat pantang daripada kebenaran. Ini sifat orang kafir. Itu 3 sifat orang kafir itu. Laju asal daripada perkataan lajajah, utu yang bermaksud anti pada kebenaran, zalim, sombong, nufur bila mana dengar benda-benda yang bersifat kebaikan ni lari terus. Lari dengan sangat laju dan sekuat hati. Jadi bila mana kita baca ayat ni, kita pun risau, takut kita terkena penyakit-penyakit ni. Bila mana orang ajak pada kebaikan, tak minat kita. Bila mana orang suruh pada kebaikan, orang perkenalkan pada kita ajaran yang benar, sunnah yang betul, pengamalan agama yang betul, balik kepada wahyu, berinteraksi dengan Al-Quran, kita tak minat. Kita pun ikut, kita copy paste daripada sikap musyrikin Mekah. Kita pun ada laju, kita pun ada utu, kita pun ada nufur. Tiga-tiga dia. Cuma yang menariknya ayat yang ke-21 ni, Tuhan combinekan 3 perangai negatif ni, 3 sikap buruk ni dengan isu rezeki. Isu rezeki. Sebab permulaannya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang dapat beri rezeki jika Allah Ta'ala tahan rezeki kamu, tapi kamu pilih untuk lari terperosok dan sombong, zalim, tak nak pada kebenaran, bahkan anti pula kepada kebenaran itu. Manusia bila mana dia risaukan rezeki dia, dia akan adalah 3 sikap ni. Bila mana dia tak nak berdamai dengan Tuhan, dia nak berdamai dengan kerja yang dia sedang bekerja padanya. Ada orang dia meninggalkan benda-benda kebaikan. Orang ajak dia salat, jom kita salat. Pergi lah dulu. Saya sibuk nak buat kerja ni. Nanti kurang pula gaji saja. Tengok, dia laju. Dia mengekalkan position dia pada kerja dia. Dia tak nak lari. Ataupun dia upgrade sikit. Orang ajak dia, jom kita pergi semayang. Pergi ya semayang. Nak semayang, pergi semayang. Tak payah nak ajak-ajak orang.
Tak payah nak sibuk orang. Ini dia panggil utu. Ingat orang semayang semua baik je. Tiba-tiba dia cakap macam tu. Dia tak nak pergi, lepas tu dia upgrade lagi. Dan nufur. Nufur ni, dia melarikan diri. Dekat-dekat orang nak semayang ataupun dekat-dekat orang nak ajak dia semayang, dia dah hilang lah. Dia hilang bukan dia pergi semayang. Dia hilang sebab dia tak nak diajak oleh orang tersebut. Ini antara benda yang kita boleh belajar lah pada malam ni. Jadi, kita yang baca surah Al-Mulk pada malam ni, kita nak buang 3 sifat ni. Laju ni tak nak, utu ni tak nak, nufur ni pun tak nak. Kita nak tukar semua sifat-sifat ni menjadi orang yang termasuk dalam golongan sabiqum bil khairat. Orang-orang yang bila mana diajak untuk buat kebaikan, kita sahut. Bahkan kita lebih upgrade lagi, kita tunggu. Mana orang nak panggil buat kebaikan? Mana orang yang nak sedekah apa-apa? Kita cari. Bukan kita dicari oleh orang yang nakkan sedekah, tapi kita mencari. Bukan kita mencari, orang kata apa, bukan kita diajak oleh orang untuk buat ibadah, tapi kita yang mengajak orang untuk buat ibadah. Dengan cara tu, Tuhan akan jadikan rezeki kita akan dilimpahkan. Sebab Tuhan sebut, ada 3 sifat ni, ditahan rezeki. Tapi kalau tak ada sifat ni, dilapangkan rezeki. Ini benda yang kita boleh tengok lah. Dalam ayat yang ke-21 ni, Tuhan nak beritahu pada kita bahawasanya, keberkatan itu ialah pada patuhnya kamu kepada Tuhan. Pada rendah dirinya kamu terhadap perintah Tuhan. Kita nak melawan perintah makhluk, tak apa. Tapi jangan melawan perintah Tuhan. Melawan perintah Tuhan, celakalah kita. Tapi melawan perintah makhluk, dia tergantung. Kita mungkin mendapat kesusahan, tapi kesusahan tu bersifat sementara. Kita tak berapa nak ikut kata-kata bos kita. Kita susah dekat tempat kerja tu ialah. Keluar pada tempat kerja, tak ada susah kita. Tapi kalau kita tak nak ikut perintah Tuhan, keluar pada mana-mana pun, duduk di merantau ceruk mana pun, kita berada pada buminya. Takkan boleh keluar. Okay. Kemudian, ayat yang ke-22. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Yang ni lagi besar. Allah Ta'ala kata, apakah orang yang berjalan dengan muka tersembam itu lebih elok perjalanannya berbanding orang yang berjalan dengan kakinya dengan seimbangnya di atas jalan yang lurus rata. Okay. Kita ambil perhatian sikit. Daripada ayat 19, awalam yarau ila tayri. Ayat yang ke-20, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Ayat 21, amman yamshi sawiyan amman hadzal ladzi yarzuqukum. Okay. Ayat yang ke-22, afaman yamshi mukibban. Okay. Dia punya, orang kata apa, rima dia ni. Kalau kita belajar sastra lah, dia panggil rima, bunyi-bunyi awalan. Bunyi-bunyi awalam. Amman. Amman. Lepas tu, amman lagi, afaman. 4 ayat ni. Tuan-tuan puan-puan kena tanda. Antara ayat-ayat yang besar dalam surah Al-Mulk ini ialah 4 ayat ni. Sebab 4 ayat ni dia macam ayat pembuka benteng kepada jiwa yang terpenjara dengan hawa nafsunya. Dan juga penebal benteng kepada jiwa yang nak ikut hawa nafsu. Dia macam tu. Dia switch macam tu. 4 ayat ni, daripada ayat 19, awalam yarau ila tayri. 19. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. 20. 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. 22. Afaman yamshi mukibban. 4 ayat ni saya sebut sekali lagi. Kalau kita betul-betul memahaminya, memberi ruang akal kita fikir lama nak faham ayat ni, dia akan meruntuhkan benteng-benteng hawa nafsu pada jiwa kita. Kita akan jadi hamba yang taat, menyerah diri betul-betul pada Tuhan. Bahkan dibuang rasa risau, resah, rasa galau apa semua tak ada. Sebab kita berdamai dengan Tuhan Ar-Rahman. Tapi kalau kita tak nak fikir pada ayat ni, kita sedang menebalkan benteng-benteng hawa nafsu kita sehingga kita punya jiwa terpenjara di dalam. Ayat yang ke-22 ni dia kira macam, yang ni kira macam nuklear yang paling besar lah. Bila mana satu orang tu, ayat 22 ni dia boleh faham apa yang Tuhan nak sebut pada
3 ayat sebelum tu, ini ialah pemecah yang paling padu sekali untuk pecahkan hawa nafsu kita dan pecahkan kedegilan kita. Tuhan beri perumpamaan ayat 22 ni. Afaman yamshi mukibban ala wajhi. Adakah orang yang berjalan dengan muka tersembam ataupun orang yang berjalan dengan muka lebih elok berbanding orang yang berjalan dengan kaki? Saya nak bagi beberapa benda untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh fikir. Kita tengok, okey. Bila mana Tuhan kata orang berjalan dengan muka, first kita kena bayar tengok. Macam mana gaya orang berjalan dengan muka? Kelakuan dia, bentuk dia macam mana? Elok tak elok? Tengok pun something. Jalan dengan muka ni bukan tabiat manusia. Manusia ni dia berjalan dengan kaki. Dia tak berjalan dengan muka. Walaupun dia mahir berjalan dengan muka, dia boleh hejah sampai dia berjalan tu nampak elok dengan muka. Tetap orang kata orang ni masalah. Orang tak kata orang ni normal. Orang ni cacat kot. Atas nama, kata apa, atas nama sangka baik dia ni cacat kot. Ataupun dia ni mungkin nak buat pertunjukan je. Tapi bila mana dia buat benda tu ialah benda yang tak normal. Tapi kalau orang yang berjalan kaki, inilah orang normal. Manusia normalnya ialah dengan dia berjalan kaki. Bila mana dia nak bergerak, dia pun berjalan kaki. Dia guna kaki, dia berjalan. Walaupun perlahan, kita tak panggil dia normal. Walaupun dia jalan tu pelan, dia slow je. Tapi ianya normal. Tapi kalau berjalan dengan muka, walaupun laju, tapi ianya tetap tak normal. Ianya tetap benda yang orang tengok menjengkelkan. Pelik cara dia berjalan. Tuhan nak beritahu kepada kita melalui ayat yang ke-22 ni. Orang yang tak nak berdamai dengan aku, orang yang besar kepala, orang yang tak nak bersyukur, orang yang tak nak mengakui Tuhan yang bersifat Ar-Rahman ni dah beri macam-macam dekat dia, mereka ni diumpamakan seperti orang kelainan upaya tu lah, yang berjalan dengan muka tu. Walaupun nampak elok, ni ayat ni nak bagi dekat orang kafir, nak bagi dekat pemimpin-pemimpin Quraisy ni, muka elok, tubuh badan elok, pakaian elok, tempat tinggal elok, tapi rupa-rupanya OKU otak rupanya. Itu nak bagi tahu. Otak dia tu tak berapa function elok. Otak dia tu macam orang berjalan dengan muka. Bila mana tu suruh esakan Tuhan tak nak. Suruh berdamai dengan Tuhan, minat kepada berhala. Kalau zaman kita ni, minat pada berhala ni mungkinlah tak sembah patung, tapi tak nak buat ibadah. Fokus pada kerja terlebih. Fokus pada career terlebih. Fokus kepada kawan-kawan se-career sehingga kita rasa kita ada susah apa pun, kawan kita lah bantu. Fokus kepada orang-orang yang kita rasa orang-orang yang ada kabel kemas apa semua. Ini semua berhala-berhala moden yang wujud pada zaman sekarang. Orang yang macam ni ada masalah tak nak berdamai dengan Tuhan, ada apa-apa masalah pun tak nak minta dengan Tuhan, mereka ni diumpamakan sebagai orang yang kelainan upaya yang berjalan dengan muka. Dia bukan kelainan upaya asal, kelainan upaya dia pilih nak jadi macam tu. Jadi Allah Ta'ala memuji orang yang berjalan dengan baik walaupun slow, perlahan. Macam sebahagian orang, dia dah salat, tapi ada lagi dosa-dosa yang masih lagi melekat. Tapi sekurang-kurangnya dia dah salat. Lama kelamaan dosa tu akan mula berkurang. Sebab tu tak boleh meremehkan orang yang salat dan orang yang tak salat. Contoh, orang yang tak salat dia kata, saya bukan tak nak semayang, saya ada kawan-kawan yang semayang, tapi dia menipu juga. Menipu orang semayang dengan menipu orang tak semayang ada beza dan jurang yang sangat besar. Menipu tu salah, tapi semayang tu isu lain. Saya nak bagi faham dia tu lah. Nak bagi kita nampak. Bukan nak kata orang yang buat baik. Sebab tu kalau saya bagi soalan pada tuan-tuan dan puan-puan, orang yang kerja dia mencuri dan dia tak semayang, dan orang yang kerja dia mencuri dan dia semayang, mana lebih baik antara kedua ni? Yang lebih baik ialah orang yang mencuri dan semayang. Mencuri itu salah. Mencuri itu salah. Okay. Tapi lama kelamaan dia boleh hilang benda tu. Sebab salat tu akan berfungsi. Walaupun fungsi dia tak kuat, tapi lama kelamaan dia akan mengeluarkan fungsi dia. Percayalah, orang yang salat, orang yang telah memilih dirinya untuk taat pada Tuhan melalui salat, lama kelamaan salat tu akan menyempurnakan hidup dia. Sebab tu susah. Sebab tu salat ni dia tak boleh tinggal. Walaupun kita ni tersepit ke, sibuk ke mana ke, tak boleh tinggal. Sebab salat tu dia akan ada nilai dia akan berfungsi bila mana kita menghadapi problem dalam hidup. Kalau orang yang tinggalkan salat dia seperti orang yang tinggalkan nyawa dia. Bila mana dia mengalami kesusahan, dia memang akan jatuh terus. Dia tak akan boleh bangkit lagi. Sebab dia meninggalkan benda-benda penting dalam hidup. Jadi 4 ayat tu, ayat 19,
ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, ayat yang ke-22. Pada malam ni yang kita bahas ni ialah ayat-ayat yang berbentuk persoalan yang perlu dijawab dengan action. Actionnya ialah berfikir. Dia ada soalan yang bila mana orang tanya, kita kena jawab terus. Contoh orang tanya, makan tak lagi? Kalau kita diam, hanya menyebabkan orang tu marah daripada kita. Orang tanya makan tak lagi, kita pun diam. Kita nak fikir, lamanya fikir nak jawab. Makan tak makan dengan makan pun punya lambat. Tapi kalau kita diberikan soalan, contoh anak-anak sekolah kita kan, dapat exam, cikgu pun tanya. Markah dia teruk, cikgu pun tanya, awak ni study ke tidak? Dia tak perlu jawab. Dia hanya perlu fikir je. Soalan cikgu tu pun bukan soalan dia suruh jawab. Soalan dia suruh fikir. Inilah kesan tak study, markah rendah. Kalau kamu study, soalan ni pun tak keluar. Inilah kesan orang kafir. Bila mana dia sembah berhala, keluarlah ayat-ayat ni. Ayat-ayat ni turun supaya untuk dia fikir sembah berhala tu betul atau tidak. Ayat-ayat ni turun supaya kita yang sibuk dengan dunia fikir, sibuk aku dengan dunia ni padan ataupun tidak. Adakah aku mendapat rezeki yang sangat banyak? Ada orang dia rasa saya ni kerja sampai penat tu badan, saya puas hati sebab saya dapat bayaran yang banyak. Okey, kamu dapat bayaran, tapi kamu pun dikeluarkan ataupun dipaksa oleh Tuhan untuk bayar benda lain pun banyak juga. Macam sebahagian orang, ni maaf kalau ada orang-orang yang ni semua orang Selangor kan. Kalau saya sebut ada orang-orang yang duduk di Johor, kerja di Singapura sebab gaji mahal. Tapi keluar awal pagi, subuh tak sempat sembahyang. Tapi dia banggalah, saya puas hati sebab saya dapat gaji double. Tapi Allah Ta'ala uji dia dengan benda lain. Sebab dia cuaikan salat dia. Gaji mahal, tapi Allah Ta'ala jadikan anak sakit, isteri sakit, kena bayar perubatan. Ataupun diri sendiri sakit, ataupun rumah kena rompak ke apa, ataupun kenderaan selalu rosak ke semua, tetap keluar juga duit tu walaupun duitnya dapat banyak. Ini antara benda yang kita nak faham. Bila mana kita berdamai dengan Tuhan, ada orang gaji tak mahal, perlindungan penting pun tak ada. Dia kerja tempat tu tak boleh cover pun kalau dia sakit masuk hospital, tak nak tolong bayar bil apa pun tak boleh. Tapi dengan sebab dia jaga sembahyang, Tuhan jadikan dia jarang sakit. Bos dia tu lagi banyak sakit. Bos dia yang ada bermacam-macam perlindungan medical itu, medical ini, hospital panel tu, hospital panel. Tapi sakit selalu, gaji mahal. Tapi sakit selalu. Kerana sakit selalu tu, sampai tahap bayaran dia tak boleh nak cover lah. Yang syarikat dia tak boleh nak cover. Terpaksa kena pakai duit gaji dia juga. Tengok. Bagaimana Tuhan membahagikan rezeki-rezeki kepada manusia. Yang penting, berdamailah dengan Tuhan. Belajarlah daripada alam. Burung, bukit bukau, planet. Sebelum ni pun kita dah bahas kan. Pada ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Bila Tuhan kata, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Bila mana Tuhan kata pada ayat yang kelima surah Al-Mulk, kami hiasi langit ini dengan bintang-bintang. Bintang-bintang tu dengan makna planet macam-macam lah. Kita boleh terjemah macam-macam. Bintang dengan makna planet apa semua tu. Okay. Cuma nak sebutnya ialah ianya bahagian daripada orang kata apa? Fungsi yang keluar bila mana kita ni beribadah pada Tuhan. Planet tu dia selalu beribadah dengan berdasar pada Tuhan. Fungsi dia naik taraf jadi perajam syaitan. Kita manusia, bila mana kita beribadah pada Tuhan, fungsi kita bukan hanya manusia, tapi kita boleh menjadi penarik berkat. Pemberi kebaikan kepada orang sekeliling. Kemudian kita pergi sikit ayat yang ke-23. Saya rasa kita tak sempat untuk cover semua ni. Satu ayat je lagi. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Ini ayat yang ke-23 ni Allah Ta'ala nak minta kepada kita semua orang kafir pada zaman dulu supaya generate balik semua panca indera yang ada. Qul huwallazi ansha'akum. Bukankah kami yang meningkatkan daya kekuatan diri kamu daripada budak kepada remaja apa semua. Kemudian kami jadikan pendengaran, penglihatan dan hati kamu. Qalilan ma tashkurun. Tapi kenapa sedikit sangat yang bersyukur? Maknanya tidak
mengoptimumkan panca indera yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan sambung pada kali yang akan datang. Ayat yang ke-23 ni dia ada lagi beberapa poin-poin penting. Cuma saya dah rasa cukup pada malam ni bila mana kita dapat cover 19, 20, 21 dan 22 tu. Sebab keempat-empat tu ialah ayat-ayat yang penting untuk kita faham soalan-soalan yang bertalu-talu yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya nak baca soalan yang ada dalam box chat kita ni. Merujuk kepada Quran 67 ayat 19 dan terkait dengan Quran surah yang kedua iaitu Al-Baqarah ayat 260. Apa pandangan tuan tentang 4 burung itu ialah apa nama ni? Ialah helang, gagak dan ayam jantan. Ada pandangan ini adalah cerita Israeliat. Ya betul. Dalam kitab-kitab tafsir memang dia mention burung-burung yang kita sebut tadi kan ada 5 cerita tu kan. Cerita Nabi Sulaiman apa-apa semua tu. Yang ada pendetailan jenis burung hanyalah cerita Nabi Sulaiman iaitu burung hud-hud. Nabi Isa tidak didetailkan burung apa. Dan cerita yang ada detail juga ialah ghurab iaitu burung gagak dalam cerita 2 orang anak Nabi Adam. Nabi Ibrahim pun tak cerita. Memang ini ialah riwayat-riwayat Israeliat yang kata burung merak, helang, gagak tu ada, memang ghurab tu maksud dia gagak, dan ayam jantan. Yang lain-lain tu semua Israeliat. Dia macam ni. Selagi mana Al-Quran mengumumkan, tak spesifikkan, tak sebut burung jenis apa, kategori mana boleh terbang ke tak boleh terbang, maka kita kekalkan keumuman. Maknanya umum lah. Tak ada pendetailan pun. Riwayat Israeliat dia memang akan selalu detailkan. Sebab apa? Israeliat ni salah satu negatifnya ialah dia divert kita untuk tengok makna ayat tu. Tapi dia suruh kita tengok lain. Sebab itulah kita terpesona dengan benda lain. Iaitu kita pun tengok, oh burung elang, oh ayam jantan. Kita tak fokus daripada ayat tu. Itu antara sisi negatif Israeliat. Tapi tak semua Israeliat bermasalah. Tapi kebanyakannya bermasalah. Selama mana Quran mengumumkan, kita balik kepada kaedah Quran iaitu umum. Sebab tu para ulama sebut al-ibratu bi'umumil lafaz. Ya, burung ababil pun dimention. Burung ababil pun ada. Yang memang Quran sebut, kita kekalkan. Memang itu kita boleh tengok direct terus. Yang Quran tak sebut, maka kita diamkan. Macam cerita Nabi Ibrahim dengan burung yang kena belah 4 apa semua tu. Itu tak sebut burung apa. Nabi Isa pun tak sebut burung apa. Bila mana dia sebut, maka kita boleh tengok terus. Tapi kalau tak sebut, kita kekalkan dengan keumumannya. Memang riwayat tu riwayat Israeliat. Dan riwayat-riwayat itu ada pertikaian dari segi sahih dan dhaifnya di sisi para ulama. Ada soalan lain? Ustaz, Ya. mengapa kalau kita tengok kan, kalau dalam ayat 22 tu, kalau Allah menggunakan kata yamsi ala wajihi tu pun dah menunjukkan ketidaknormalan tu. Tetapi mengapa Allah gunakan mukibban pula lagi kat di situ, ada perkataan mukibban tu. Apa signifikan dia lah. Signifikannya sebab dia macam nak tonyoh. Ya. Tonyoh dah. Apa benda macam ada unsur kesakitan kat situ. Ya. Ayat yang ke-22 ni Tuhan kata afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Adakah orang-orang yang berjalan dengan mukanya dalam keadaan tersembam. Mukibban ni maksudnya tertonyoh muka, tersembam sehingga dia akan mengeluarkan small injured. Maknanya kecederaan kecil paling kurang. Allah Ta'ala nak sebut daripada ayat tu, orang yang berjalan dengan muka ni memang absolutely dia tidak normal. Dia sedang menjahanamkan diri dia. Maknanya Allah Ta'ala kata mukibban ni maknanya small injured akan keluar. Bila mana kita berjalan dengan muka, akan ada kulit muka kita yang akan berdarah apa semua. Tuhan nak kata, kamu nak hidup tak ikut syariat aku, kamu pasti akan terluka. Terluka dengan maksud tersentuh azab aku. Jadi sebab tu Tuhan kata berjalan dengan muka tu, kamu tak ikut syariat, kamu akan kena azab. Walaupun kamu rasa macam tak ada apa-apa kot. Azab yang paling simple yang kamu kena ialah tak dapat hidayah. Itu azab paling simple. Sebab tu dia combine wajhihi dengan mukibban itu. Orang yang berpaling pada hidayah,
berpaling pada hidayah. Walaupun tuan-tuan tengok, tuan-puan tengok, dia macam hidup senang, kereta elok, rumah elok, semua elok, macam tak terganggu apa. Sebenarnya dia dah terganggu, iaitu dia hati tak lunak dengan hidayah. Itu dia punya mukiban pertama yang dia kena. Sebelum mukiban yang lebih besar lagi yang dia akan kena di akhirat nanti. Sebab Tuhan nak kata, jangan sekali-kali try untuk berjalan dengan cara lain dengan syariat aku. Hormati syariat ini dengan berjalan dengan normal, iaitu taat patuh. Berjalan seperti mana orang berjalan kaki. Jangan berjalan seperti mana orang lain. Wallahu a'lam. Itu dia punya hubung kait dia lah. Maknanya sekali berpaling akan adalah injek yang kena walaupun kecil. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Tak ada Kalau lagi tak yang ada, nak tanya. ada lagi? Tak ada lagi nampak yang nak tanya tu. Ustaz, boleh tak illustrate mengapa sifat Allah Basir yang digunakan dalam ayat 19? Okay. Sifat Allah Al-Basir yang digunakan pada ayat 19 tu sebab Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, dia sedang memerhati kepada mana-mana hambanya yang masih ingkar kepada dia. Allah Ta'ala bukan tak perasan ingkarnya orang kafir. Dan Allah Ta'ala pun perasan penatnya orang beriman layan kerana orang kafir. Itu sebab Al-Basir itu ada situ. Al-Basir itu ada situ. Dengan ayat 19 tu nak tunjuk pada kita bahawasanya Allah Ta'ala tengok kelakuan orang kafir bila mana suruh tengok Quran. Tuhan tengok kelakuan dia orang mengejek, mentertawakan. Sebab tu Tuhan kata innahu bikulli syai'in basir. Kami tengok, kami bagi tahu buat degil, buat malas, buat tak perasan. Kami tengok. Just tunggu turn untuk apa yang dia orang akan dapat di atas kedegilan dia orang, dan juga orang beriman pun akan mendapat kata apa, sesuatu di atas kesabaran dia orang. Allah Ta'ala tengok kesabaran dia orang. Allahu a'lam. Maknanya kita boleh relatekan dengan semasa ni. Maknanya walaupun kita rasa macam Allah diam, mengapa dia diam kan? Tetapi sebenarnya Allah nak melihat Ya, betul. sampai kata satu ketika dia itulah dia Ya, biar kalau jadikan. realiti kita sekarang, kalau kita rasa sempit rezeki kita apa semua, Tuhan sedang tengok kita. Tak, kalau kita nak cerita pasal Gaza lah, pasal Palestin je. Isu Gaza pun Kadang-kadang sama. orang Tuhan tanya. sedang melihat. Ya, okey. Okey. Ya. Terima kasih. Masih ada lagi soalan ke? Ada lagi yang nak bertanya? Tak ada lagi. Maksudnya tak ada lagi lah Ustaz. Kalau tak ada, kita tangguh di sini dulu untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.